Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Masjid Al-Akram Datuk Keramat, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan masuk pada satu tajuk yang sangat penting di muka surat 25, iaitu tempat membahaskan makna hukum. Kerana kalau kita perhatikan dalam masyarakat kita sekarang, hatta ada kalanya di dalam pemikiran sebahagian yang bergelar ustaz sekalipun, sudah ada yang tidak tahu beza jenis-jenis hukum, sehingga keluarlah daripada mereka itu perkataan-perkataan yang mempertikaikan, yang memperlekehkan, bahkan ada kalanya sampai mensyirikkan umat Islam, bahkan para ulama juga disyirikkan, hanya kerana mereka tidak tahu beza jenis hukum. Saya beri contoh, ini contoh sebenar yang berlaku di negara kita. Ada yang memegang title Doktor PhD, mana bukannya orang-orang biasalah ya, orang terpelajar. Dia mempertikaikan pengajian sifat 20 seumpama yang kita sedang berada di dalamnya sekarang ini, dengan kata dia macam mana ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Soalan dia adalah, siapa yang wajibkan kepada Allah tu? Dia tanya macam itu. Kerana contohnya tadi kita sembahyang maghrib. Kenapa? Kerana wajib. Siapa yang wajibkan sembahyang maghrib kepada kita? Ya Allah.
Apa-apa kefarduan hukum hakam tu Allah yang tetapkan, maka kita patuh. Sekarang kata dia, kalau kita kata 20 sifat yang wajib bagi Allah, habis siapa yang wajibkan ke atas Allah? Tak mungkin. Jadi dengan komen sebegitu, dengan kritikan sedemikian, menunjukkan kejahilan orang yang bercakap tentang apa yang dimaksudkan dengan wajib bila kita kata 20 sifat yang wajib bagi Allah. 20 sifat yang wajib bagi Allah bukan wajib sebagai hukum syarak. Wajib sebagai hukum syarak adalah sesuatu perbuatan yang dituntut seseorang mukallaf itu melakukannya dengan tuntutan yang pasti, yakni tidak ada pilihan. Orang mukallaf disuruh buat. Tidak ada pilihan maksudnya apa? Kalau dia buat dapat pahala, kalau dia tidak buat maka berdosa. Itu wajib dari segi hukum syarak. Dan bukan itu yang dimaksudkan. Bila Allah tidak bersifat dengan sifat ini, berarti Allah berdosa. Mana ada macam itu? Maka 20 sifat yang wajib bagi Allah, wajib di situ adalah wajib sebagai hukum akli. Maka itulah walaupun kita sebenarnya berbicara tentang akidah, tidak dapat lari daripada kita itu mengenal pasti perbezaan antara 3 jenis hukum. Soalan, apa makna hukum? Dan sebutkan segala bahagiannya. Ini penting ya. Apa-apa sahaja yang kita ingin bincangkan, yang kita ingin faham, elok sekali dimulakan dengan memahami ta'rif terlebih dahulu. Apa definisi dia? Kita berkata ini hukum, ini hukum. Ya, hukum itu sendiri maknanya apa? Baik. Makna hukum itu, kalau dalam bahasa Arab disebut isbatul amri au nafyuhu. Itu hukum ya. Isbatul amri au nafyuhu. Maknanya adalah isbatul amri menetapkan sesuatu perkara. Kita kata ya, kita tetapkan ya. Itu namanya hukum dari segi bahasa. Atau menafikannya, kita kata tidak. Itu dah hukum dari segi bahasa. Contoh ya, misalnya ada orang tanya kepada Tuan Imam, Tuan Imam, malam ni jadi ke kuliah maghrib Ustaz Engku? Lalu Tuan Imam jawab, jadi, ada. Hukumlah tu. Dia meletakkan ya, ada. Ataupun dia jawab, tak jadi. Ustaz Engku ada urusan lain, tak dapat dielakkan, tak ada kuliah beliau pada malam ini. Tak ada tu kan dia nafi. Maka dia menafikan, dia kata tak ada kuliah malam ini, dari segi bahasa ya, itu dipanggil hukum. Sebab dia menafikan. Bila seseorang itu menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu dari segi bahasa, itulah namanya hukum. Misalnya, seperti kita menetapkan ada Muhammad di sini contoh saja ya, bukan merujuk kepada Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Nama satu orang. Abdul lah katakan ya, ada Abdul. Itu dikatakan Abdul ada. Hukumlah tu. Atau menafikan, kita kata Abdul tidak ada. Yang ketiga, menetapkan hukum wajib mengerjakan segala suruhan syarak bagi orang yang sudah akil lagi baligh, lagi sampai kepadanya seruan syarak. Untuk jadi orang mukallaf, pertama kena akil, ya, orang yang berakal. Orang gila tidak mukallaf. Ya. Tak perlu tanyalah, apa hukum Ustaz kalau ada orang gila tu dibuat macam ni, macam ni, macam ni. Apa hukum orang gila bunuh orang? Tak ada hukum. Bukan makna kita endorse dia bunuh orang, tak boleh. Jadi pihak yang berkuasa kena sekatlah kalau ada orang yang gila dia itu jenis memudaratkan orang lain, dia boleh mencederakan orang lain atau dia merosakkan harta benda, ya, maka disekatlah mudarat dia. Tapi nisbah pada diri dia tak ada hukum. Bukan nak kata haram ke wajib ke sunat, tak ada, sebab dia tidak mukallaf. Yang kedua adalah baligh, sampai umur, kalau kanak-kanak belum mukallaf. Dan yang ketiga, sampai kepadanya seruan syarak, makna sampai kepada dia tentang Islam. Contohlah kalau dia ini memang duduk di satu tempat yang terpencil, entah di mana, hutan Amazon ke, di mana kutub utara ke, memang tak pernah dengar pun tentang Islam. Yang di Malaysia ni dah kira sampailah seruan Islam, walaupun tidak ada orang ketuk pintu rumah dia ajak masuk Islam,
dah dianggap sampai, dia tahu tentang Islam. Ini tak pernah tahu pun. Maka orang ini, ya, ataupun tribe ini, satu kabilah ini tidak mukallaf kerana tidak sampai seruan Islam kepada dia. Dan serta sempurna panca indera, yakni dia ada mata atau telinga yang berfungsi. Kalau dua-dua tak berfungsi, macam mana dia nak dapat maklumat? Orang yang pekak masih boleh dia melihat dan dapat maklumat. Orang yang buta dia masih boleh mendengar, maka dia dapat maklumat. Kalaulah dia tu pekak dan buta, macam mana dia nak dapat maklumat? Bila tak dapat maklumat, tidak mukallaf. Maka itulah yang kita katakan, orang mukallaf ni dia wajib sembahyang misalnya. Ni orang gila, tak apa, dia tak wajib sembahyang. Itu yang cerita pasal orang was-was. Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah taala menceritakan kisah satu orang yang dia ni terlampau was-was. Ambil wuduk tu tak sah kira lah. Habislah basah baju. Mandi wajib berjam. Kenapa? Rasa-rasa macam tak basah lagi. Tanya pada tuan guru dia, macam mana saya nak buat ni tuan guru? Saya kalau mandi wajib, habislah sampai dah kecut dah jari ni punya lama mandi. Tapi saya rasa seakan-akan belum lagi. Jadi kata guru dia, kalau macam kamu ni tak wajib solat. Macam tu ke tuan guru? Ya, orang gila tidak wajib solat, kata guru. Dah macam orang gila lah. Takkanlah tak basah lagi. Kamu dah mandi sampai macam itu. Tapi nak ceritanya, kalau betul gila, tadi gurauan lah. Itu mungkin sindiran lah daripada guru dia. Tetapi kalau betul-betul gila, maka kenafilah hukum syarak. Jadi kita katakan tadi, hukum adalah menetapkan atau menafikan. Yang menetapkan atau menafikan tu apa atau siapa. Itu persoalan dia. Dan yang itulah yang nanti akan membezakan jenis hukum. Maka yang menghukum dengan isbat, iaitu ya, atau nafi, iaitu tidak, mestilah dengan salah satu daripada tiga hukum, iaitu pertama syarak, ataupun yang kedua adat, ataupun yang ketiga akal. Saya perhatikan yang kedua tu dah ramai orang confuse. Dia tak faham apa dia hukum adat. Bila kita berdialog dengan dia, kita bagi tahu ini hanya hukum adat. Dia kata mana boleh hukum adat bercanggah dengan hukum syarak. Bila dia cakap macam itu, automatik kita dapat detect, oh dia tak faham rupanya. Mungkin dia ingat hukum adat itu macam adat orang Melayu, adat orang Cina, adat orang India, adat pepatih, adat Temenggung. Jadi kalau ada adat orang Melayu, boleh tak kita amalkan? Boleh. Tapi selagi mana adat itu tak bercanggah dengan syarak. Kalau ada adat orang Melayu yang bercanggah dengan syarak, iaitu tak boleh amalkan. Bukan yang itu yang dimaksudkan dengan hukum adat. Maka penting untuk dihuraikan. Inilah yang dikatakan bahagian hukum, iaitu tiga bahagian, yakni pertama hukum syarak. Kalau ditetapkan oleh syarak, namanya hukum syarak. Kalau ditetapkan oleh adat, maka itu hukum adat. Dan kalau ditetapkan oleh akal, maka itu namanya hukum akal. Soalan, bezakan di antara hukum yang tiga itu. Sudah ada tiga kategori, tentulah setiap kategori berbeza satu sama lain. Jawapan, hukum syarak itu ialah kalam Allah Ta'ala yang bergantung. Apa makna bergantung? Yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yakni kalau tidak mukallaf tidak ada hukum syarak bagi orang itu. Dengan tuntutan buat atau tuntutan tegah ataupun diharuskan ataupun dengan hantaran bagi keduanya. Kalau setakat itu saja dibaca, akan terawang-awang kefahaman kita. Apa benda yang dimaksudkan ni? Jadi saya cuba sebut dulu dalam bahasa Arab. Yang dikatakan hukum syarak ini adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina imma bit-talab atau bit-takhir. Setakat itu dahulu ya. Yang dikatakan hukum syarak ini adalah khitabullah, kalam Allah, perintah Allah
Dan perintah Allah ni dia bersangkut dengan af'al mukallafin, perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Jadi hukum ni sangkut dia dengan perbuatan, bukan dengan diri. Jadi kadang-kadang orang yang belajar usul fiqh ni dia bergurau. Apa yang dia bergurau tu betul, tapi orang tak faham. Contoh, dia kata tuan-tuan, yang sebenarnya babi tidak haram. Agak-agak macam mana kita dengar? Ustaz ni biar betul. Itu hari masjid cek kata ada tauliah. Macam mana boleh mengajar cakap babi tak haram ni? Padahal dari segi teknikal apa yang dicakap tu betul. Yang haram bukan babi. Yang haram perbuatan memakan daging babi. Melihat babi haram tak? Kan? Tadi kata babi haram. Melihat babi tidak haram. Tapi kalau memakan daging babi, tulang babi itu haram. Maka yang haram ke tak haram tu perbuatan, bukan diri babi itu. Diri binatang babi itu tak ada hukum. Tapi bila kamu makan daging dia, haram. Bila kamu just tengok, oh babi, tak haram. Ataupun kamu pergi seksa dia, haram. Walaupun babi ini haram kita makan, tidak berarti boleh kita seksa dia. Geram pula aku tengok babi ni, ikat bagi seksa dia, tak boleh. Tetap dia haram kita seksa dia. Jadi perbuatan menyeksa haram, perbuatan melihat tidak, perbuatan memakan haram. Jadi af'al imma bitalab, sama ada dalam bentuk dituntut, tuntut, ada tuntutan. Jadi tuntutan itu nanti akan terbahagi dua, iaitu dituntut supaya kita buat. Satu. Yang kedua dituntut supaya kita tinggal, maknanya jangan buat. Tuntutan tu bagi dua. Au bitakhir, atau diberi pilihan, nak buat boleh, tak nak buat pun tidak mengapa. Jadi yang kedua itu yang dikatakan menjadi hantaran dan sebagainya itu nanti kita ambil yang mudah dahulu. Maka terbahagi hukum syarak itu kepada dua jenis. Satu hukum syarak yang taklifi, yang kedua hukum syarak yang wada'i. Biasanya masyarakat lebih familiar dengan hukum syarak yang taklifi. Yang wada'i ini kalau dia tak betul-betul mengaji, kadang-kadang dia tak tahu atau dia tak biasa. Dia pernah dengar tapi dia tak biasa. Jadi kita mulai dengan yang familiar dahulu, iaitu hukum syarak taklifi. Iaitu hukum yang diberati, maknanya satu ketetapan yang diberati ke atas mukallaf. Sama ada diberati supaya dia buat, mengerjakannya, atau diberati supaya dia jangan buat, yakni dia kena tinggal. Ataupun diberi kebebasan memilih, yakni nak buat pun boleh, tak nak buat pun mengapa. Tidak mengapa maknanya ada suruh buat, suruh tinggal, atau diberi pilihan. Setakat ni tiga nanti akan diperincikan lagi. Yang kedua tadi, yang kedua ni sebenarnya dia menjadi premis kepada yang pertama. Dengan yang kedua inilah kita dapat kenal pasti yang pertama tadi. Itu dipanggil hukum wada'i, iaitu adalah merupakan landasan hukum. Yang ni hukum syarak yang mula-mula tadi, yang taklifi itu, dia bergantung dengan hukum wada'i. Ada atau tak ada tu dia depends on yang wada'i. Yang wada'i itu menjadi landasan dia. Yang taklifi itu dia akan berjalan atas landasan dia. Baik. Jadi masih terawang-awang lagi. Bagi satu contoh, insya-Allah jelas sedikit. Apa dia? Hukum wajib sembahyang. Apa yang wajib sembahyang? Kita ambil contoh misalnya sembahyang isyak. Wajib kita sembahyang fardu isyak. Baik, saya tanya. Sekarang wajib tak sembahyang isyak? Belum. Kenapa belum wajib? Kita kan mukallaf. Ya, mukallaf. Tetapi belum masuk waktu. Jadi masuk waktu tu adalah sebab kepada wajib sembahyang. Itu contoh hukum wada'i. Dia jadi landasan. Nama dia apa? Sebab. Itu satu je, ada lagi yang lain. Tapi kita bagi satu dahulu sebagai contoh. Hukum taklifinya adalah wajib. Hukum wada'inya adalah sebab.
Apa sebab wajib sembahyang? Masuk waktu. Bila tidak ada sebab, maka hukum wajib itu tidak ada. Soalan, berapa bahagi hukum taklifi dan berapa bahagi hukum wad'i, dan nyatakan makna tiap-tiap satu daripadanya. Dah mula nak kepada perincian. Hukum taklifi itu 5. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Sunat itu dalam bahasa Arab disebut mustahab, tapi kita biasa sebut sunat. Ni kalau saya tak buat macam ni, tak apa ke? Tak apa, sah lagi sebab tu sunat je. Kan? Kita biasa macam itu. Jadi ini 5 hukum masyarakat awam biasa. Biasa dengar kata ni wajib, biasa dengar kata ni sunat, ni harus, ni makruh, ni haram. Kita dah biasa. Cuma kita nak perdetailkan saja sedikit dari segi makna dia. Saya perpanjangkan sedikit daripada yang dalam kitab ni adalah satu bentuk takrif, tapi saya tambah dengan sedikit tambahan ya. Makna wajib ialah disuruh melakukan sesuatu tanpa ada pilihan. Ya. Talabul fi'li talaban jaziman. Disuruh buat dengan suruhan yang jazam, maknanya pasti, tak ada pilihan. Baru datang kepada takrif. Ini consequence dia. Tadi definisi dia. Consequence dia adalah iaitu diberi pahala kepada yang mengerjakan dia dan diseksa, yakni berdosa yang meninggalkannya. Oh, tu wajib. Bahasa mudahnya, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Okay. Contoh seperti sembahyang 5 waktu. Contoh seperti puasa bulan Ramadan. Baik. Makna sunat. Sunat awalnya tu masih sama macam wajib. Apa dia? Talabul fi'li. Sunat ni disuruh buat je ke sunat? Wajib disuruh kita buat, sunat pun disuruh kita buat. Kadang-kadang ada seorang dia tu, malah aku buat sunat je kot. Ya memanglah sunat. Tapi sunat bukan disuruh tinggal. Sunat disuruh buat. Cuma apa beza sunat dengan wajib? Kalau wajib tadi talabul fi'li, talaban jaziman, tuntut buat dengan tuntutan yang pasti. Maka sunat adalah talabul fi'li, talaban ghairu jazimin. Disuruh buat juga, tapi tidaklah putus. Tidaklah maknanya mesti. Apa maksud dia? Iaitu diberi pahala kepada yang mengerjakannya dan tidak diseksa, yakni tidak berdosa yang meninggalkannya. Dan bahasa mudahnya, sunat ni buat dapat pahala, tapi kalau tak buat taklah berdosa. Seperti sembahyang sunat, yang mana buat solat ba'diyah maghrib tadi dapatlah pahala. Yang mana tak buat, ya, macam saya tadi tak buatlah, tak sempat, dah sampai lambat, ya. Sudah sembahyang fardu, orang semua standby nak kuliah, tak dapatlah pahala. Berdosa tak? Taklah berdosa sebab sunat, tapi rugilah, tak dapat pahala. Baik. Ataupun puasa sunat. Baik. Yang ketiga, haram. Haram ni the opposite of wajib. Maknanya apa? Tinggal yang wajib haram, tinggal yang haram wajib. Jelas ya? Dia opposite. Jadi kalau wajib adalah talabul fi'li, dituntut buat, maka haram adalah talabut tarki, dituntut supaya tinggal. Talaban jaziman, tuntutan pasti, yakninya perkara yang diseksa bagi yang mengerjakannya dan diberi pahala kepada yang meninggalkannya. Bahasa mudahnya, buat berdosa, tinggal dapat pahala. Itu haram ya. Buat berdosa, tinggal dapat pahala. Seperti mencuri, berzina, minum arak, ini semua adalah perbuatan yang haram. Baik, itu kalau dari segi syariat kita, menggoda isteri orang tu haram. Habis, goda isteri orang je haram. Goda laki orang tak haram. Tak haram lah sebab dia boleh bawa kepada yang halal. Kalau dia goda suami orang, masih boleh dia ambil sebagai isteri. Kalau dia goda isteri orang, haram dia ambil perempuan itu sebagai isteri. Maka terbuka jalan zina. Jadi undang-undang civil pun ada yang dah bagus.
Tapi dah dimansuhkan oleh Mahkamah Persekutuan, itu nampak macam mana? Mahkamah memansuhkan, kata dia bercanggah dengan kesamarataan jantina. Ya, berartinya orang perempuan ni jadi macam reta suami dia pula. Patutnya kalau dia nak minat dengan lelaki lain, suka hati dia lah. Dia bukan reta suami dia, macam tu ke? Bukan masalah dia jadi harta. Masalah dia sudah berada pada satu hubungan yang dihormati, iaitu hubungan perkahwinan. Ada tanggungjawab. Ada dia punya batasan-batasan dia. Nafkah dia jadi wajib atas suami. Ada wajib ketaatan dan sebagainya. Ini dari segi syariat. Tak tahulah macam mana. Yang buat keputusan tu kan orang bijak pandai. Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Bukan magistrat. Bukan hakim Mahkamah Session. Tak tahu macam mana hal dituju sekarang. Tapi kalau dari segi syariat, jelas. Ia satu perkara yang haram. Kerana membawa kepada yang haram. Makruh. Iaitu tidak diseksa. Makruh ni asalnya macam haram juga, disuruh tinggal. Talabut tarki. Tapi di hujung tu beza. Talaban ghairu jazimin. Dituntut supaya tinggal, jangan buat, tapi tuntutan tu tak putus. Maknanya kalau dia tak buat, dapat pahala. Tapi kalau dia buat juga, tidaklah berdosa. Itu makruh. Seperti membaca Quran dalam rokok. Makruh. Sebab bukan tempat dia. Masa qiyam, dapat pahala baca Quran. Tapi masa rokok, kita pergi baca Quran, maka makruh. Sebab rokok ni tempat untuk tasbih, bukan tempat untuk baca Quran. Tapi tidaklah sampai berdosa sebab baca Quran. Makruh bukan kerana baca Quran. Makruh kerana membaca itu bukan pada tempat yang sepatutnya. Ataupun sembahyang di atas perkuburan. Atas perkuburan ni bukan yang makna atas kubur betul-betul. Dia berdiri atas kubur, dia sembahyang. Maknanya di kawasan perkuburan. Kenapa? Kerana itu mazannatun najasah. Kerana tempat perkuburan ini kemungkinan ada najis-najis. Sebab mayat ni bila mayat tak najis, mayat manusia tak najis. Tapi bila dia reput, dia ada keluarkan nanah, air dan sebagainya, itu najis. Jadi oleh kerana bersembahyang di tempat yang kemungkinan kalau confirm ada najis, tak sah lah. Tapi kemungkinan ada najis, maka makruh. Selesai. Yang kelima, harus, iaitu mubah. Dalam bahasa Arab, mubah, harus. Iaitu sesuatu yang diberi pilihan, nak buat atau tidak buat, itu dipulangkan kepada orang mukallaf itu memilih. Maka tidak berdosa dan tidak pula diberi pahala. Ya? Seperti memakan dan meminum sesuatu yang dihalalkan. Ini hukum asal dia lah. Hukum asalnya, makan minum ni harus. Dan nak makan nak minum apa pun harus. Contohnya malam ni, tuan-puan rasa lapar. Nak makan apa? Nak makan nasi goreng? Boleh. Tak maulah. Nak makan roti canai lah. Boleh. Tak ada. Kalau makan nasi goreng dapat pahala. Kalau makan roti canai berdosa. Tak ada. Makanlah apa pun yang halal, harus hukumnya. Tetapi bila kita melihat pada sudut yang lain, dia boleh berubah hukum dia. Contohnya, kita makan pada siang hari bulan Ramadan. Itu sudah tidak jadi harus lagi. Itu sudah jadi haram. Ataupun kita makan untuk menjaga nyawa kita. Kita berada dalam keadaan kalau kita tak makan, kita akan mati. Maka wajib kita makan. Kita makan sebelum solat sunat raya. Sunat kita makan. Ini boleh berubah. Tapi hukum asal, makan minum itu adalah harus. Baik. Saya ingat itu jelas dan kita pun sudah biasa dengan 5 jenis hukum ini. Yang kedua itu mungkin sebahagian biasa, sebahagian tak biasa, sebahagian mungkin dah pernah dengar tapi terlupa dan sebagainya. Elok kita peringatkan, iaitu hukum wad'i pun ada 5. Iaitu pertama sebab, daripada perkataan bahasa Arab, sabab. Yang kedua syartun, dah jadi bahasa Melayu, syarat. Yang ketiga masih maintain bahasa Arab, belum dimelayukan, iaitu mani'.
Mani' maknanya sesuatu yang menghalang. Mana'a yamna'u, mani' isim fa'il. Sesuatu yang menghalang. Kemudian natijahnya adalah sah dan batal. Jadi kelima-lima ni bahasa Arab. Sababun, syartun, mani'un, sah, batal. Semua bahasa Arab. Tapi 4 dah dimelayukan. Orang Melayu pun sebut sebab, orang Melayu pun sebut syarat, orang Melayu pun sebut sah, orang Melayu juga sebut batal. Satu je belum dimelayukan, iaitu mani', iaitu penghalang. Okay. Apa dia sebab? Sebab ialah sesuatu. Ya. Di sini ditulis barang, bahasa lama lah. Sebab ialah barang. Ya. Sebab ialah sesuatu yang lazim daripada adanya, ada perkara yang lain. Dan lazim daripada tiadanya, tiada perkara yang lain. Apa dia tu? Contohnya, masuk waktu. Masuk waktu sembahyang tu sebab kepada wajib sembahyang. Maka bila masuk waktu, ada tak hukum wajib? Ada. Bila tak ada, belum masuk waktu, ada tak hukum wajib? Tak ada. Itu namanya sebab. Ya. Sesuatu yang lazim daripada adanya, ada perkara yang lain. Dan lazim daripada tiadanya, tiada perkara yang lain. Ini kalau kita fokus hanya pada diri sebab lah. Tapi kalau kita ambil kira faktor lain, kadang-kadang ada sebab, tapi tidak ada pula hukumnya. Dah masuk waktu, tapi tak ada pula hukum wajib. Kenapa? Kerana hamba Allah tu haid. Ya, orang haid mana wajib sembahyang, bahkan haram. Yang kedua, syarat. Syarat iaitu barang, sesuatu yang lazim daripada tiadanya, tiada perkara yang lain. Tetapi, tiada lazim daripada adanya, ada perkara yang lain. Beza dengan sebab tadi. Sebab kalau dia ada musabab dia. Kalau dia tak ada, maka tak ada. Syarat, dia satu pihak saja. Kalau tak ada syarat, tak adalah yang disyaratkan. Tapi kalau ada syarat, belum tentu yang disyaratkan tu ada. Contoh apa? Syarat sah sembahyang, iaitu mestilah dia tu suci daripada najis, suci daripada hadas. Jadi, kalau dia tak suci daripada hadas, ada tak sah sembahyang tadi? Ada tak? Tak ada. Tapi kalau dia suci daripada hadas, sah tak sembahyang? Belum tentu. Dia sembahyang suci daripada hadas, tapi belum masuk waktu. Ya, tak tutup aurat misalnya. Jadi suatu syarat ni dia satu pihak ya. Kalau tak ada syarat, memang tak adalah yang disyaratkan. Ya. Tak suci daripada hadas pun, tak adalah, tak sahlah sembahyang dia. Tapi kalau suci daripada hadas, belum tentu lagi. Baik. Penerangan. Lazimnya, sebab adalah dikaitkan dengan wajib melakukan sesuatu ibadah, dan syarat adalah dikaitkan dengan sah sesuatu ibadah. Misalnya, sebab wajib sembahyang ialah masuk waktu. Sementara syarat sah sembahyang adalah bersuci. Biasanya. Tapi ada juga syarat wajib. Bukan semua syarat sah. Syarat wajib sembahyang misalnya. Orang tu sudah balik. Tapi syarat sah sembahyang tak mesti balik. Kanak-kanak mumayyiz, kalau dia sembahyang dengan cara yang betul, sah sembahyang dia. Kita ambil satu contoh. Seseorang yang tidak ada wudu, sedangkan waktu sembahyang hampir habis, maka wajib dia sembahyang. Tetapi sembahyangnya tidak sah. Yakni gugur dosa tidak sembahyang, tetapi tidak dapat pahala kerana tidak sah. Dan oleh itu maka wajib dia qada bila sudah dapat air untuk berwudu atau dapat tanah untuk tayammum. Ini kes yang dipanggil faqidu at-tahuraini. Satu orang tak ada dua penyuci. Dia nak semayang, dia berhadas, kena bersuci dulu. Nak ambil wuduk, tak ada air. Habis tayammum je lah. Masalahnya debu pun tak ada. Jadi dia kena usahalah cari air atau cari debu. Usaha punya usaha, waktu semayang dah nak habis. Ya, lalu dia semayang walaupun tak suci pada hadas. Dulu pernah ada orang komplain.
Orang kalau suka komplain, apa pun dia komplain. Dia kata mana ada solat macam tu. Solat tu kan ulama kata solat ra'i waktu. Ya. Solat ra'i waktu ni mana ada kata dia. Ni hanya ulama je pandai-pandai. Ya. Loh, mana ada ulama pandai-pandai? Ulama tu pandai. Yang pandai-pandai tu hang. Hang tak faham dalil, hang pandai-pandai kata tak ada. Dia kata mana ada solat ra'i waktu sebab solat itu sah ke tidak? Ya. Kalau solat tu sah, kenapa kena qada balik? Kan? Ulama kita ajar nanti kalau dah jumpa air, berwuduk qada balik. Jadi dia kata kalau sah, kenapa kena qada? Kalau tak sah, kenapa buat? Sia-sialah. Dia tidak faham dalil yang dipegang oleh para ulama ketika mana mereka berfatwa demikian. Bila waktu tu dah sempit, kira-kira kalau tak sembahyang habis waktu begitu saja, maka kena sembahyang walaupun tidak sah. Itu dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Nabi bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jadi dia ingat dalil itu mesti sebiji. Mesti Nabi SAW bersabda, kalau tak ada air, tak ada debu, hendaklah kamu salat ra'i waktu. Macam tu baru dalil. Bukan. Ulama pandai. Bila Nabi SAW memerintahkan, apabila aku perintah kamu dengan satu perintah, hendaklah kamu lakukan semampu kamu. Maknanya bila Nabi suruh sembahyang, kita kena sembahyang. Nabi suruh sembahyang macam mana? Suci daripada hadas, menutup aurat, menghadap kiblat dalam waktu. Pada ketika itu, apa yang kita mampu, solat dalam waktu masih mampu. Tapi kalau tunggu lagi, habis waktu. Ya. Yang kita tak mampu hanya suci daripada hadas. Maka beramal dengan hadis tadilah kita sembahyang. Sebab itu semampu kita. Habis kenapa pula kena qada? Sebab ada dalil lain menunjukkan bahawa solat tanpa bersuci tidak sah. Tidak sah kenapa buat? Kerana Nabi kata buat semampu kamu. Itu kan cantik. Ulama mengkombinkan antara pelbagai dalil sebelum mereka berfatwa. Kita yang tak tahu, ya kita komplain. Sepatutnya ambil tahu dahulu. Jangan komplain dahulu. Baik. Jadi ini contoh kaitan antara wajib dan sah. Ya. Wajib solat, tapi solat tidak sah. Boleh berlaku macam itu. Ya. Masa dah tak banyak, tinggal 1 minit. InsyaAllah kita akan sambung tahun depan. Tahun depan baru sambung. Dengan yang lagi 3, manik, sah dan batal, insyaAllah. Hukum adat, hukum akal belum sempat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma nqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.